Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, salam Ramadan bagi yang beragama Islam. Jadi hari ini kita akan bincangkan bab 6, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Kita nak habiskan terus bab 6 ni dah tak banyak dah, tinggal sikit je. Ini adalah topik yang akhir lah, tajuk kecil yang akhir untuk bab 6 ni, iaitu 65 tragedi hubungan antara kaum. Okay. Jadi tarikh 13 Mei 1969 ini adalah tarikh yang bersejarah lah dalam sejarah negara kita Malaysia kerana telah berlaku satu rusuhan kaum yang amat buruk lah. Terutamanya di antara orang Melayu dan orang Cina. Okay. So tarikh ini sangat penting. Awak kena ingat. 13 Mei 1969, tarikh di mana berlakunya rusuhan antara kaum. Jadi kenapa boleh berlaku rusuhan antara kaum ini? Okay. Rusuhan ini berlaku kesan daripada pilihan raya umum yang diadakan. Okay. Pilihan raya umum yang diadakan ni. Jadi puncanya yang jadi gaduh ni sebab tidak puas hati terhadap keputusan pilihan raya. Okay. Jadi lokasi rusuhan ini berlaku di Kuala Lumpur, di Selangor dan area-area sekitar dia. Okay, itu dia latar belakang mengenai tragedi hubungan antara kaum. Okey, jadi faktor rusuhan antara kaum ni ada 4 ya. So yang pertama, kenapa berlaku rusuhan antara kaum ini? Kerana berlaku ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Ekonomi dan sosial yang tidak seimbang lah. Ya. Kemudian keadaan dan keputusan PRU ketiga tahun 1969 di mana kempen orang nak pilihan raya ni biasanya dia akan berkempen. Jadi kempen yang diadakan itu telah menyentuh sensitiviti kaum. Saya bagi contoh lah. Contoh benda-benda sensitif ni. Okay, perkara-perkara sensitif ni adalah hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, hal-hal yang berkaitan dengan agama. So ini kita panggil isu-isu yang sensitif lah. Okay. Jadi isu-isu ni telah diwar-warkan semasa kempen pilihan raya sehingga menyebabkan berlaku inilah pertelingkahan ya. Okey, yang ketiga, Parti Komunis Melaya dia ambil kesempatan lah dalam kesempitan tu PKM ini telah ambil kesempatan semasa pilihan raya ni. Caranya ialah dengan mempengaruhi penduduk agar bermusuhan antara kaum. Ada salah spelling sikit kat sini typo. Jadi PKM ini telah menghasutlah supaya kaum Melayu dan Cina ni bergaduh. Jadi seterusnya yang terakhir, faktor rusuhan, perarakan pilihan raya yang tidak terkawal sehingga menimbulkan kekacauan. So inilah 4 faktor yang telah menyebabkan berlakunya rusuhan kaum. Jadi langkah yang drastik perlu diambil lah. Sebab kerajaan pada masa itu dia tidak mahu pergaduhan ataupun pertelingkahan antara kaum ini berterusan ya, sebab kita nak mengelakkan kekacauan. Dan nak halang supaya rusuhan kaum ini dia tidak merebak, tidak berjangkit kepada bandar-bandar yang lain lah. Bagi kita nak elakkan supaya kejadian yang lebih buruk tidak berlaku. So ini 3 langkah. Ini sangat penting pelajar ya. Ini sangat penting, you kena tahu apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menghalang ataupun membantras, mengelakkan rusuhan antara kaum ni. So yang pertama, isytiharkan darurat lah. Isytiharkan darurat. Yang kedua, Majlis Gerakan Negara ditubuhkan ataupun Mageran. Dan yang ketiga, raja-raja juga telah ambil peranan lah, ambil bahagian bersama-sama membantu meredakan keadaan lah. Kita tengok yang pertama dulu, darurat. So darurat ini hanya Agong saja yang boleh isytihar. So Agong telah isytiharkan darurat pada 16 Mei 1969. So ingat, rusuhan kaum berlaku pada 13 Mei dan darurat diisytiharkan pada 16 Mei. Lebih kurang dalam 3 hari kemudian lah ya. Jadi semasa darurat ni, perlembagaan ataupun undang-undang telah digantunglah dan parlimen telah ditangguh. Pusat perlindungan telah diwujudkanlah sebab ramai mangsa yang tercedera lah semasa berlaku rusuhan kaum ni. Kemudian rakyat dikenakan perintah berkurung. Berkurung ni maksudnya rakyat tidak boleh keluar daripada rumah. Kena stay dalam kediaman masing-masing. So ini yang berlaku pada masa darurat. Memastikan penduduk terutama di pusat perlindungan
memperolehi bekalan makanan. Okay, semua berita ditapis untuk pastikan sahih. Okay, bukan sekarang je ada berita-berita palsu. Dulu pun memang sudah ada berita-berita yang tak sahih ni. So bila berita palsu ni berkeliaran, okay, jadi ini telah menimbulkan suasana panik lah. Okay, di kalangan rakyat yang boleh memburukkan lagi keadaan. Okay, that's why lah semua berita tu perlu ditapis dulu bagi nak pastikan maklumat perkara yang terkandung dalamnya tu adalah sahih, adalah benar, bukannya palsu. Okay. Mangsa rusuhan, okay, mangsa-mangsa yang cedera, okay, some of them ada yang meninggal dan sebagainya, okay, dipindahkan ke pusat perlindungan. So kat sini ada dua lah pusat perlindungan untuk melindungi mangsa rusuhan ni, iaitu di Stadium Merdeka dan satu lagi di Tiong Nam Settlement. Okay. Dan yang terakhir sekali, pihak berkuasa memagar kawasan Kampung Baru. So Kampung Baru ni sebenarnya yang melibatkan penduduk Cina lah. Okay? So mereka ni dipindahkan ke satu kawasan yang diberi nama Kampung Baru. So Kampung Baru ni telah dipagar, okay, oleh pihak kerajaan. Right? Okay, itu yang pertama. Isytiharkan darurat. So ini perkara-perkara lah yang berlaku semasa tempoh darurat. Okay, next kita tengok Mageran. So, Mageran ni adalah Majlis Gerakan Rakyat. So this is very important. You kena tahu ya. Mageran ini tujuan ditubuhkan adalah untuk kembalikan keamanan dan undang-undang. Okay, memastikan pentadbiran yang licin dalam negara dan nak kembalikan semulalah keharmonian dan kepercayaan antara kaum yang telah terjejas. Ya. Menggantung sementara penerbitan semua akhbar, menguatkuasakan Akta Hasutan 1948. So, Akta Hasutan ni ialah undang lah ya yang digubal, yang diadakan untuk mereka-mereka yang menjadi penghasut, ya, yang penghasut yang telah menyebabkan berlakunya rusuhan ataupun menghasut untuk menyebabkan perkara-perkara yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Okay. Kemudian Jabatan Penerangan pula telah menapis. Okay. Jabatan Penerangan dia akan tapis semua berita palsu dan menerangkan usaha kejayaan. Usaha kerajaan lah. Okay. So dia akan promote, dia akan wawarkan, dia akan iklankan apa-apa usaha yang diambil oleh kerajaan untuk menangani ataupun untuk mewujudkan perpaduan antara kaum. Okay. So itu dia fungsi Mageran, peranan Mageran. Okay, so this is very important lah. Awak kena faham, kena tahu. At least you ingat mana-mana tiga. Okay, seperti yang saya selalu pesan, you ingat mana-mana tiga lah. Sebab kalau dalam soalan pun biasanya paling tinggi pun 6 markah. At least you boleh huraikan 3 fakta. Okay. Dan last sekali, raja-raja juga turut mainkan peranan, okay, untuk membantulah, okay, membantu menyelesaikan masalah antara kaum ini. Misalnya Sultan Perak ya, dia telah beri nasihat, nasihat kepada rakyat agar sama-samalah menjaga keamanan. Okay. Kalau rakyat masing-masing tidak mahu bekerjasama, okay, masih nak meneruskan lagi pergaduhan kaum ni, maka ia akan beri kesan buruklah kepada negara. Okay, jawatan kuasa muhibah dia telah ditubuhkan. Jadi jawatan kuasa muhibah ni, dia punya tujuan adalah dia tulis surat, okay? Menulis surat merayu agar penduduk bertenang, okay? Jangan panik, bawa tenang-tenang je, okay? Tenang-tenang je dan sama-sama membantu negara untuk kekalkan keamanan. Dan dekat negeri-negeri yang lain, raja ni telah meminta rakyat bertenang dan mematuhi undang-undang, ya. Okey. So itu saja untuk tajuk yang terakhir untuk bab 6 ni. Okay, 6.5 tragedi hubungan antara kaum. Jadi so rumusannya ya. Jadi selepas Malaysia ini dibentuk, sebenarnya banyak sangat cabaran lah yang terpaksa dihadapi. Okay. So ini antara ancaman ni kita dah belajar. Cabaran dalaman Malaysia, okay, macam mana nak seimbangkan ekonomi terutamanya yang dekat Sarawak dan Sabah. Okay, peristiwa pemisahan Singapura. Okay. Kita dah belajar kenapa Singapura terpaksa dipisahkan daripada Malaysia. Okay. Kemudian ancaman komunis yang telah membuat kacau di Sarawak, okay, di Tanah Melayu, dia telah membunuh ketua polis negara, membunuh rakyat. Ya. Kemudian isu pembangunan dan ekonomi dan yang kita baru saja belajar sebentar tadi, tragedi hubungan antara kaum. Ya. Ini peristiwa ni yang kita nak elakkanlah kalau boleh jangan lagi berlaku.
Okey. Jadi sebab itulah sekarang ni kita kena pastikan ya setiap kaum kita kena hormatlah, hormat antara satu sama lain bagi mengelakkan benda-benda macam ni lah ya. Pergaduhan antara kaum ni sebab kesan dia amat dahsyat ya. So sama-samalah kita hormat menghormati dan pastikan perpaduan atau kerjasama antara kaum tu berterusan sampai bila-bila. Okay, so habis bab 6. So nanti dalam kelas yang seterusnya kita akan masuk bab yang seterusnya lah, ya, bab yang ke-7. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar dan selamat belajar. Ya.